Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama lagi pada pagi yang diberkati ini. InsyaAllah kita akan menyambung perbincangan kita di dalam siri pengajian Fiqhul Muamalat, iaitu asas-asas di dalam muamalat, di mana terdahulu saya menyebutkan ada beberapa sebab-sebab pemilikan sempurna ataupun bagaimana kaedah untuk mendapatkan hak milik terhadap sesuatu harta itu, iaitu antaranya adalah penguasaan terhadap harta-harta yang mubah, yang harus, yang belum ada pemilik yang sama sekali. Kemudian akad-akad dan tasarruf yang memindahkan hak milik. Kemudian pemilikan secara miras ataupun pusaka, dan kemudiannya hak syuf'ah. Okey, hari ini kita akan bincang secara terperinci sedikit perincian mengenai kaedah yang pertama, iaitu al-istila'u 'alal mubah, yang mana sebelum ni kita dah bincangkan salah satunya, iaitu Ihya'ul Mawad, iaitu penerokaan tanah yang mati ataupun yang belum diteroka. Keduanya yang disebut usaha cari gali, al-istila' 'alal ma'adin wal kala' wal kunuz, penguasaan usaha cari gali bahan galian dan juga harta karun. Kemudiannya as-sayd, berburu, dan yang keempatnya al-istila' 'ala kala' wal ajam, penguasaan terhadap rumput dan tumbuhan-tumbuhan hutan. Okey, itu secara asas yang kita kata empat perincian harta-harta yang belum dimiliki ini. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk, kita akan bincangkan sedikit, tak panjang pun tuan-tuan. Ini benda yang sudah pun established dalam masyarakat ataupun dalam dalam negara. Seluruh dunia pun sudah melaksanakan usaha cari gali ini apa semua, iaitu al-istila'u 'alal ma'adin, iaitu usaha cari gali bahan galian ataupun harta karun, al-istila' 'alal kunuz. Pertamanya, bahan galian ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu ini secara umum tuan-tuan, bahan logam yang boleh dileburkan dengan kepanasan api, seperti emas, perak, besi, tembaga dan sebagainya lah. Makna dia boleh dibentuk dan dileburkan kembali melalui dengan kaedah pemanasan dengan tahap kepanasan tertentu, lalu dia kembali kepada bentuk asal dia. Kemudian yang keduanya, iaitu bahan logam yang tidak boleh dileburkan dengan kepanasan api. Ini seperti batu-batu permata, zamrud lah, apa semua ni. Okey, dia seumpama itu. Dan juga kemudiannya bahan-bahan cecair seperti gas asli, minyak, petroleum dan sebagainya. Okey. Sebahagian ulama mengatakan bahan-bahan ini adalah harta awam dan menjadi hak kerajaan tanpa boleh dimiliki oleh pemilik tanah secara individu. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan sebaliknya. Okey, kita tidak akan bincang ulama mazhab ni kata apa, mazhab ni kata apa, dan apa pandangan tokoh-tokoh ulama dan sebagainya. Kerana kenapa? Sebab kita hari ini
benda ni bergantung kepada bila dipecahkan kepada negara-negara bangsa sekarang ni, urusan ini maklum dia merupakan khazanah negara yang biasanya dia tidak akan diserahkan kepada hak milik individu atau siapa-siapa. Tak mungkin ada negara yang bebas siapa korek-korek tanah boleh jumpa galian emas lah, apa semua pergi ambil lah ikut suka je. Maknanya tak ada negara yang buat macam tu lah, sebab ini merupakan satu khazanah yang besar, dan pastinya ia dijadikan oleh Allah pun adalah untuk kegunaan manusia seluruhnya lah. Maknanya itu kurniaan Allah kepada penduduk atau rakyat di negara itu. Maka logiknya pun memang tak boleh dimilik individu kan, ataupun difaraid ikut suka ni tuan tanah dan sebagainya. Maka kebanyakannya ia akan diserahkan kepada pemerintah dan ia dimilik negara kan. Okey, jadi walaupun sebab itu bila kita tengok catatan ulama-ulama silam, fuqaha mengatakan bahan-bahan ini antaranya memang ada yang kebanyakannya berpandangan ia adalah harta awam dan menjadi hak kerajaan. Jadi tak boleh hak milik individu. Namun begitu dari segi hukum fiqh ni pemahaman fiqh dan sebagainya, memang akan ada lah khilaf-khilaf tertentu yang akan ada pandangan ulama-ulama yang memilih untuk mengatakan bahawa boleh juga individu-individu tertentu yang menjumpainya yang seterusnya memilikinya. Okey. Tapi walaupun bagaimanapun rasionalnya yang pertama, pandangan pertama adalah yang lebih tepat, relevan dan lebih sesuai diamalkanlah. Okey. Kemudiannya al-kunuz, iaitu harta karun. Harta karun ni sampai hari inilah kita tahu harta karun. Siapa Qarun? Qarun ni adalah seorang hartawan yang bukan saja pada zaman itu, sampai hari kiamat pun saya rasa tak ada orang yang lebih kaya daripada Qarun ni. Dan dia adalah hartawan yang berada pada zaman Nabi Musa dan Fir'aun, yang hari ini harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Kalau di Mesir itu dia ada tasik dia di satu tempat nama Fayyum, tasik yang menenggelamkan harta Qarun ni seumpama lautan lah. Kita tengok, ya Allah, besar, cukup besar. Kita pun tak tahulah macam mana kayanya dia. Dan sampai hari ni jumpa kat mana pun harta dalam tanah, semua orang kata harta Qarun. Kita tak pastilah sama ada betul ke harta dia yang tenggelam di Mesir boleh sampai ke Malaysia dan sebagainya. Tapi dari segi adatnya orang istilahkan sebagai harta Qarun. Okey. Harta Qarun ni terbahagi kepada dua, iaitu pertamanya harta yang tertanam sebelum kedatangan Islam, ataupun dia tidak ada tanda-tanda harta itu adalah zaman tamadun Islam, kepunyaan orang Islam dan sebagainya. Keduanya harta yang tertanam ataupun dipunyai oleh orang-orang yang bukan Islam, dan ada tanda-tanda ianya bukan tamadun Islam. Okey, tanda-tanda tamadun Islam tu seperti ada ayat Quran, ada nama pemimpin umat Islam dan sebagainya. Tapi kalau tak ada tu, dia dianggap harta yang tidak di bawah harta Islam lah. Dan bagi harta yang mempunyai tanda-tanda Islam ini, fuqaha berselisih pandangan mengenai hukum seseorang yang menjumpai harta Qarun di tanah miliknya, sama ada apakah harta itu menjadi miliknya ataupun menjadi milik negara. Itulah saya nak sebutkan dalam dalam fiqh ini, dia
asal kalau kita faham pun fiqh adalah pemahaman. Jadi pemahaman ulama terhadap nas syarak itu hingga melahirkan hukum hakam yang berbagai, dan hukum hakam ini tidak bersifat qat'i. Jadi sebab tu dalam bab muamalah ini banyak yang dilihat kepada kesesuaian dan keperluan negara. Dia akan melihat kepada beberapa faktor. Antaranya dia akan melihat kepada ulama fuqaha akan melihat dengan melebihkan manfaat umum, maslahah umum amah daripada maslahah khasah, kepentingan individu akan kepentingan awam atau kepentingan negara akan dilebihkan berbanding kepentingan individu. Okey. Itu yang sebut. Ada ulama yang berpandangan harta qarun yang ada tanda-tanda Islam ini sama ada dia akan menjadi milik negara, pun ada juga yang berpandangan sebaliknya, dia boleh jadi milik individu yang menjumpai dia. Ada juga yang berpendapat ia dianggap sebagai harta luqatah atau harta tercicir. Dan jika tidak ada yang menuntut setelah diiklan, maka hendaklah dimasukkan ke Baitul Mal. Dan ada juga fuqaha yang mengatakan ianya menjadi milik mereka yang menemuinya terus. Okey, itulah maknanya kalau yang ada yang mengatakan ia harta luqatah, dia akan ikut hukum dalam bab harta luqatah inilah. Kerana dia perlu diiklankan dengan tempoh masa yang bersesuaian, dan kemudiannya kalau tak ada siapa yang menuntut, dia akan dikembalikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal, apabila kita bincang Baitul Mal, istilah Baitul Mal dalam istilah fiqh, dia kena bezakan dengan Baitul Mal yang ada pada hari ini. Baitul Mal yang ada pada hari ini hanya uruskan zakat atau zakat, wakaf, dan beberapa urusan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam lah. Tapi kalau kita ikut Baitul Mal yang dimaksudkan dalam fiqh ini, Baitul Mal adalah perbendaharaan negara. Maknanya Kementerian Kewangan lah. Maknanya apa pun harta yang tak boleh dimiliki lalu dijadikan milik negara, dia akan kembali kepada pemerintah itu sendirilah. Walaupun hari ini dia ada sebahagian, kalau umat Islam ni kebanyakan dia akan merujuk kepada sistem Baitul Mal pada hari ini, tetapi secara umumnya yang tidak termasuk dalam itu dari segi pentadbiran hari ini saja. Perbahandaan negara ni merangkumi juga Baitul Mal yang ada pada hari inilah. Cuma ada unit Islam dengan unit bukan Islam gitulah. Jadi maknanya sistem Baitul Mal yang ada pada hari ini adalah sebahagian saja daripada istilah Baitul Mal yang disebut dalam kitab-kitab fiqh dahulu. Okey, jadi adapun harta qarun jahiliyah pula, kalau dia tak ada tanda-tanda Islam sebagainya, hukumnya sebagai ghanimah, dianggap sebagai ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang, iaitu 1/5 hendaklah menjadi harta Baitul Mal, kembali kepada perbendaharaan negara. Manakala baki selebihnya hendaklah menjadi milik pihak yang menemuinya. Ini salah satu juga daripada pandangan ulama fiqh berkaitan dengan harta-harta tersebut. Jadi itu sebut sikit bagaimana fuqaha berbeza pandangan dalam bab ini. Dan apa yang saya nak sebutkan, kita tidak ada kata putus sehingga hari ini, sebab kebanyakan kita tak ada orang kata fiqh muamalat ini, dan perkara-perkara perincian-perinciannya ini, dia tidak dijadikan satu institusi khusus yang mentadbir lah. Maknanya kita sebut perkembangan dunia pada hari ini,
yang mana macam tanah, urusan tanah, dia ada kanun tanah negara dan sebagainya. Urusan bahan galian dan sebagainya sudah dipecahkan kepada berbagai-bagai undang-undang. Apa tu, bab lombongnya, undang-undang lombongnya, undang-undang tak tahulah minyak apa, ada Petronas lah apa sekarang dan macam-macam. Dia ada undang-undang yang tersendiri yang maknanya hukum hakamnya akan diguna pakai dan ditentukan oleh ulama-ulama mengikut bidang-bidangnya yang tertentu tu. Dia tidak secara umum yang kita boleh tengok dengan fiqhul muamalat pada hari ini. Apa tu, bagaimana ataupun boleh ke benda macam ini berlaku? Jawabnya memang boleh lah, kerana pada hari ini apa tu, bab muamalat ni memang banyak berasas kepada prinsip asas tasarruful imam 'ala ra'iyati manutun bil maslahah. Dalam matlamat utamanya nak menjaga harta itu yang disifatkan sebagai perbendaharaan negara, hak milik negara ataupun hak milik rakyat sepenuhnya, maka disusun undang-undang yang khusus, peraturan yang khusus untuk mentadbir ni, supaya negara tidak hilang hak milik ke atasnya, dan hak milik itu dapat dikembalikan kembali kepada rakyat jelata, dan rakyat akan mendapat limpah kurnia ataupun apa tu, nikmat daripada kurniaan Allah ini. Jadi kita rasa sistem itu dah kira baik, dan alhamdulillah dia tak timbul sangatlah soal apa tu, dia boleh diperbetulkan atau ditokok tambah dari masa ke semasa undang-undang ini. Apa yang penting rohnya, jiznya adalah adakah ianya memberi manfaat yang optimal kepada rakyat jelata dan umat manusia seluruhnya di negara itu. Jadi ini bahan, apa kita kata, bahan saya tak berani nak sebut bahan sejarah, tapi seolah-olah ini adalah satu bahan panduan asas yang telah pun dibukukan dalam tempoh atau masa pembukuan kitab-kitab fiqh ketika tamadun Islam dulu, dan ianya berkembang dan sebagainya. Kenapa dalam urusan ini tak ada dibawa kepada jawatan fatwa lah apa dan sebagainya. Itu yang jadi sedikit inilah, kalau kita sebagai orang Islam, kita rasa macam cuak sikit lah. Kenapa setengah-setengah bab tu dirujuk kepada fatwa, tetapi dalam bab-bab begini tidak sangat dirujuk kepada fatwa, seolah-olah fiqh muamalat di dalam Islam ni sudah tidak dipakai sama sekali lah. Tapi sangka baiknya kita beranggapan bahawa undang-undang dan pengamal undang-undang yang melaksanakan tugas ini sebenarnya dari segi kementerian-kementerian yang khusus menguruskan ini, mereka juga ada penasihatnya yang juga tidak lari sepenuhnya lah daripada hukum hakam dan prinsip-prinsip keadilan di dalam Islam itulah. Jadi kita harap supaya benda ni boleh inilah suatu masa kalau keseluruhan negara, sama ada seluruh dunia ataupun negara kita ni lah, betul-betul menerima Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap dan sempurna,
InsyaAllah ulama-ulama kita akan melihat semua sudut kehidupan, bukan hanya semata-mata dihadkan pada seperti hari ini, dihadkan hanya kepada urusan keluarga, urusan pusaka, wakaf dan begitulah satu dua perkara tentang umat Islam. Sedangkan perkara-perkara yang besar seperti ini seolah-olah ulama-ulama diketepikan dan seolah-olah tidak ada peranan di dalam masyarakat. Mudah-mudahan ini kita cuba, kita doa kepada Allah SWT supaya semua pihak akan menerima dan kita akan menjadikan nas-nas Al-Quran ataupun panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, panduan asas dalam urusan-urusan sebegini akan dijadikan juga panduan asas kepada pembentukan undang-undang dan peraturan urusan-urusan ini di negara ini, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah, segala kesilapan dan kelemahan saya sebagai manusia saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.